Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah kita sambung sesi khawatir buat Quran ni, juzuk yang ke-15. Sorry semalam tidur. Juz yang ke-15 ni dia ada dua surah. Pertama surah Al-Isra, yang kedua surah Al-Kahfi. Jadi insyaAllah kita akan go through secara ringkas lah apa yang pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Isra dan juga surah Al-Kahfi ni. Pertamanya surah Al-Isra, juga dikenali sebagai surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Kenapa surah ni dinamakan dengan nama Al-Isra? Agak kenapa? Kenapa tak surah Isra Miraj? Kita lah pasal Isra Miraj. Tapi kenapa Allah bagi nama surah Al-Isra ni, bukannya Isra Miraj? Nah kan kalau Isra tu sekali kita pergi ke Baitul Maqdis je. Kalau kita fikir yang lagi grand ni lah naik ke langit Miraj lah. Tapi kenapa Allah bagi nama surah Al-Isra? Sebenarnya Allah bagi nama surah Al-Isra ni sebab berlaku satu peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang sangat penting, iaitu di mana Allah kumpulkan Nabi Muhammad SAW sama-sama dengan pada anbiya kesemuanya kat Masjid Al-Aqsa tu. Kompleks Masjid Al-Aqsa tu. Masjid Al-Aqsa tu seluruh kawasan yang dikelilingi dengan dinding, bukannya yang kubah emas, bukannya yang kubah hitam, tapi semua sekali. Semua sekali. Jadi apa pentingnya perkumpulan para anbiya ni, di mana Nabi Muhammad mengimami solat tu. Jadi penting sebab itu menandakan simbolik kepada penyerahan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat sekolah tu penyerahan Atikah jadi kepada RS Ketua Umum Hebat. Jadi solat tu adalah majlis penyerahan risalah pada Nabi-Nabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah tu apa dia? Risalah tu ialah tak bukan ialah kitab Allah tu sendiri. Kitab Allah tu sendiri. Dan surah Al-Isra ni juga incidentally adalah surah yang paling banyak menyebut tentang Al-Quran dan juga Al-Kitab. Seolah-olah nak beri indication bahawa tujuan surah ni ialah untuk bagi tahu tentang betapa pentingnya Al-Quran. Betapa pentingnya Al-Quran. Ada kat sini tulis satu hadis sebut yang berkata, perhatikanlah sesungguhnya akan terjadi fitnah. Sayyidina Ali bertanya, apakah jalan keluar dari fitnah itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab dalam hadis yang panjang, dia kata jalan keluar ialah kitab Allah. Di dalam ni terdapat berita-berita orang sebelum kalian, kabar tentang apa yang akan terjadi setelah kalian, hakim yang memutuskan perkara di antara kalian, dan ia merupakan kepastian yang bukan main-main. Siapa yang meninggalkannya kerana kesombongan, maka Allah pasti mengalahkannya. Siapa yang mencari hidayah atau ilmu pada selainnya, maka Allah akan menyesatkannya. Ia adalah tali Allah yang kukuh, zikir yang bijaksana, jalan yang lurus. Dengannya hawa nafsu tidak akan menyimpang dan lisan tidak akan racu. Dia racu. Maka Allah tidak pernah merasa kenyang darinya, dan ia tidak pernah merasa lapuk kerana banyak diulang-ulangnya. Keajaibannya tidak akan habis, dan jin dia tidak boleh berhenti saat mendengarkannya. Hingga mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan,
inna sami'na Qur'anan ajaban, surah Al-Jin, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Siapa yang mengucapkannya maka ia benar. Siapa yang mengamalkannya pasti diberi pahala. Siapa yang menghukum dengannya pasti adil. Sesiapa yang menyeru kepadanya pasti dibimbing menuju jalan yang lurus. Itu Nabi sebut banyak lebar tentang apakah keistimewaan Al-Quran ini. Kemudian dalam buku ni dia go through macam mana kitab Allah ni diturunkan kepada generasi ke generasi. Mungkin kita ayat go through. Tapi kitab ni Allah pernah berikan amanah kepada Bani Israel untuk sampaikan kepada seluruh umat manusia. Tapi dia orang tak buat, maka sekarang tanggungjawab tu berada pada umat Nabi Muhammad SAW. Dan dalam surah Al-Isra' ni juga ada banyak perintah Allah yang banyak. Contohnya berbakti pada kedua ibu bapa, menginfakkan harta pada kebaikan dan sebagainya, macam-macam je. Tapi aku nak sentuh pasal nilai Al-Quran. Sebab apa? Sebab surah Al-Isra' ni memang sebut pasal Al-Quran, banyak menyebut tentang Al-Quran. Jadi apakah nilai Al-Quran yang kita boleh dapat daripada surah Al-Isra' ni? Yang pertama, Al-Quran akan memelihara orang-orang yang menjaganya. Allah sebut, wa idza qara'ta Al-Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza zakarta rabbaka fil Qur'an wahdahu walau 'ala adbarihim nufura. Maksudnya, dan apabila kamu baca Al-Quran, niscaya kami akan jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tutup, hijaban mastura. Kami akan adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Apabila kamu menyebut Tuhanmu sahaja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang kerana bencinya. Jadi terutama nilai Al-Quran ialah Al-Quran akan memelihara orang yang menjaganya. Allah akan jadikan hijab, dinding mastura yang tertutup. Kemudian apa lagi nilai yang ada dalam Al-Quran ialah Al-Quran memuatkan rahsia, sejarah dan juga sunnah kebangkitan peradaban. Kita nak tahu macam mana Islam nak menang dan juga macam mana Islam akan kalah, maka tengoklah dalam Al-Quran. Tengoklah dalam Al-Quran. Allah sebut dalam ayat ke-58, in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'azzibuha 'azaban syadida kana zalika fil kitabi maskura. Tak ada satu negeri pun yang di mana penduduknya derhaka pada Allah melainkan kami membinasakannya sebelum hari akhirat, atau kami azab penduduk itu dengan azab yang sangat keras. Yang demikian tertulis dalam kitab. Kemudian apa lagi nilai yang ada dalam Al-Quran? Al-Quran ialah ubat dan juga rahmat kepada orang Islam. Ayat ke-82 tersebut, wa nunazzilu minal Qur'an huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itulah tidak menambah kepada orang yang zalim melainkan kerugian. Allah sebut pasal syifa ni 2 kali je dalam Al-Quran. Yang pertama ialah dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Allah kata, mana Allah kata madu tu adalah syifa. Madu itu adalah obat untuk manusia. Tapi madu adalah obat pada untuk fizikal. Sedangkan Al-Quran tu, macam mana Allah sebut ni, Al-Quran huwa syifa. Al-Quran adalah obat bagi penyakit dan juga rohani, bagi orang yang memahami. Kemudian apa lagi ya? Nilai yang ada dalam Al-Quran, ada lah, boleh cari lah. Tapi banyak lah dalam surah Al-Isra' ni, berapa pengajaran yang kita boleh dapat dan kita boleh ambil untuk menjadikan kita sebagai panduan lah.
Okay. Kita go through pada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ni Nabi selalu sebut. Dalam hadis Nabi ni berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat, maka Allah akan memberikannya cahaya dari bawah mata kakinya hingga ke langit. Jadi sunnahnya ialah baca surah Kahfi pada hari Jumaat, bukannya surah Yasin. Ini benda yang kena betulkan lah. Mulakan dengan diri kita dan lama-lama membetulkan masyarakat lah, especially kat Malaysia. Ini juga ada satu hadis yang sahih. Nabi sebut, barang siapa yang membaca menghafaz 10 terakhir surah Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dari Dajjal. Jadi kita akan buat apa kaitan Dajjal dengan surah Al-Kahfi ni? Apa kaitan Dajjal dengan surah Al-Kahfi ni? Dan surah Al-Kahfi ni ada 4 kisah. Kisah yang pertama ialah kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Apa pengajaran? Sebelum tu ada kisah, ada 4 kisah. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua ialah kisah pemilik kebun. Pemilik kebun. Kemudian kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Yang keempat ialah kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain. Jadi masing-masing boleh baca apa kisah dia. Kita nak bincang ni bukannya kisah tu tapi apa kaitan antara 4 kisah ni. Dan juga apa kaitan 4 kisah ni dengan Dajjal, dengan Dajjal. Kisah yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Apa yang Allah nak sebut? Allah sebut, Allah nak ceritakan kepada kita fitnah agama, di mana seseorang itu akan mendapat fitnah, baik siksaan atau gangguan. Kerana apa? Sebab dia berpegang teguh dengan agamanya, sehingga ada yang meninggalkannya. Yang ini berlaku pada Ashabul Kahfi. Diorang beriman, lalu diorang kena prosecute. Diorang pun larikan diri. Ya Allah selamatkan diorang. Itu kisah Ashabul Kahfi. Pada kisah yang kedua, kisah pemilik kebun. Kat situ ada pengajaran bahawa dalam kekayaan kita tu ada fitnah. Fitnah kekayaan. Yang sampaikan bila mana Allah bagi dalam kebun yang subur, yang ada sungai yang mengalir. Boleh bayangkan di kebun macam tu. Apa yang diorang buat? Diorang kufur pada Allah SWT. Dia kata kebun ni takkan hancur, takkan musnah sampai bila-bila. So yang diorang dah seronok sangat dengan harta tu sampai diorang dah lupa tentang hari akhirat dan sebagainya. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga ialah kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa, di situ ada fitnah ilmu. Fitnah ilmu, di mana seorang tu dia kagum dengan ilmu dia. Ini berlaku pada Nabi Musa. Nabi Musa kata dia lah orang yang paling berilmu. Itu Allah tegur dia kata, kau bukan orang yang paling berilmu. Jadi ini fitnah yang berilmu, di mana seorang tu rasa kagum dengan ilmu ni dan menyangka bahawa tiada seorang pun yang mengetahui ataupun tak ada seorang pun yang ada ilmu yang macam dia. Sampailah dia lupa untuk bersikap dengan tawaduk. Ini yang jelas daripada kisah Nabi Musa dan juga hamba Allah yang soleh tu. Yang keempat ialah kisah Zulkarnain yang mengajar kita tentang fitnah kuasa. Di mana Zulkarnain ni Allah bagi dia kuasa yang besar, kemampuan yang besar, pengaruh yang luas, tapi dia tak tertipu. Sebaliknya, walaupun dapat kuasa itu, Zulkarnain ni dia kata haza rahmatun min rabbi. Inilah rahmat daripada Tuhan pun. Rahmat daripada Tuhan pun. Jadi ini kita kena fikirkan lah. Apa sebab kita sepanjang hidup kita akan melalui fitnah-fitnah ni. Fitnah beragama. Datang US, kerana kita nak pegang dengan identiti Islam kita. Adakah kita tanggalkan ataupun kita pegang makin kuat? Kedua, fitnah kekayaan. Elang orang masuk. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Yang ketiga,
fitnah ilmu kan. Fitnah ilmu kan. Belajar engineering 4 tahun kan. Apa yang kita buat dengan ilmu kita? Adakah kita rasa kita yang paling hebat kan? Score exam dapat 100 je. Macam mana perasaan kita waktu tu kan? Apa perasaan kita waktu tu kan? Kemudian fitnah kekuasaan. Apa fitnah kekuasaan? Tapi sekarang tak ada lagi kan? Memang tahu volunteer balik Malaysia kan? Dapat jadi CEO kan? Macam mana keadaan kita waktu tu kan? Presiden MSIG okey lah, MSIG. Macam mana keadaan kita waktu tu? Baca kan surah Kahfi ni. Jadi apa kaitan empat-empat kisah ni dengan Dajjal kan? Yang Nabi sebut kan? Ni ada sebut empat kisah ni berkaitan dengan Dajjal. Sebab apa? Sebab ada satu hadis yang disebut bahawa Dajjal akan muncul sebelum kejadian hari kiamat dengan menebarkan 4 jenis fitnah. Yang pertama ialah fitnah dalam urusan beragama di mana Dajjal ni mengajak manusia untuk jadikan Dajjal ni sebagai Tuhan. Nampak? Dan ramai orang akan tertipu dia boleh hidupkan orang yang mati boleh suburkan tanah yang gersang, boleh turunkan hujan. Ini fitnah agama Tapi Allah dah beritahu macam mana sikap yang patut kita ada bila berhadapan dengan fitnah macam ni dalam surah Al-Kahfi ni. Yang kedua ialah fitnah kekayaan. Dajjal akan bawa fitnah kekayaan di mana dia akan beri kemampuan untuk memerintah langit agar memberikan hujan yang disebut dia pada tanah yang tertentu sehingga menumbuhkan tanaman. Sikitlah fitnah ilmu. Dajjal akan membawa fitnah ilmu di mana dia akan berbangga di hadapan manusia dengan mengungkap berbagai berita agar manusia dapat mempercayainya. Keempat, fitnah yang terakhir yang dibawa oleh Dajjal ialah fitnah kekuasaan. Iaitu dengan kekuasaan dan kekuatan dia akan menindas dan akan menguasai seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Jadi inilah fitnah yang harus kita jaga-jaga dan perasaan untuk jadi waspada tu Allah dah bangunkan apabila kita baca surah Kahfi ni. Jadi kita renung maksud-maksud dia. Renung maksud-maksud dia. Kenapa lagi dekat sebuah ayat tadi? Kenapa lagi dekat sebuah ayat tadi? Ayat Nabi lah. Tapi ada ulama kata surah yang terakhir sebab nak baca surah yang terakhir kena baca semua lah. Baca semua lah kurang. Ya memang boleh. Tapi macam ada cerita boleh baca 10 ke je semua. 10 cepat sikit. Ya macam kalau macam dah terdesak baca 10 lah. Dah paling banyak baca semua lah. Biasa poin dia baca surah Kahfi tu. Poin dia di surah Kahfi ni banyak lagi kisah-kisah yang ada contohnya macam mana kita nak hadapi fitnah-fitnah ni. Yang pertama kena ada persahabatan yang soleh. Surah ayat 28 kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi sampai akhir ayat. Allah kata hendaklah kamu bersabar dengan orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan waktu petang. Kemudian jangan terikat dengan dunia. Ini fitnah kekayaan ni. Wadrib lahum masalan wadrib lahum masalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i. Kehidupan dunia ni macam air yang Allah turunkan dari langit. Semua kita kalau kita cerita sendiri Kemudian fitnah ilmu macam mana nak hadapi? Allah kata dalam surah ayat 69 qala satajiduni insyaallah sabiran wala asi laka amra. Kena tawaduk kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tak akan menentang kamu dalam suatu urusan pun. Kalau fitnah kekuasaan macam mana? Kena ikhlas. Jadi Nabi kata Zulkarnain kata hadza rahmatun min rabbih. Inilah rahmat daripada Allah. Itu cara dia. Jadi mana nak hadapi fitnah-fitnah ni. Jadi banyak aja pelajaran yang boleh dapat dari surah Kahfi. Cukuplah sekadar tu.
sendiri. Korang pun dah baca. Cakap tu juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.